Assalamualaikum kepada semua subscriber dan viewer Pak Uda. Terima kasih kerana masih mengikuti channel Pak Uda. Channel ini membuat tumpuan kepada menghafal Al-Quran. Sejak 2 bulan dululah, Pak Uda telah membuat hafalan sedikit demi sedikit. Setelah sekian lama, Pak Uda membiarkan begitu saja Al-Quran, tidak ambil peduli. Tapi di akhir ayat Pak Uda ini, pada umur yang ke-66, Pak Uda cubalah menghafal. Jadi sebelum kita lebih mendalami Al-Quran tu, kita perlu tahu sekurang-kurangnya apa itu Al-Quran, supaya kita lebih dapat menghayati dan mencintainya. Seberingkasnya, Al-Quran ini adalah merupakan kalam Allah. Dia bukan makhluk seperti yang kita lihat di dunia ini, makhluk ciptaan Allah. Manakala Al-Quran ini adalah kalam Allah. Kita perlu mentaati kerana setiap perkataan dalam Al-Quran itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran yang kita sering menggunakannya sejak kita dari kecil hinggalah ke masa kini, dia terdiri pada 30 juzuk. Juzuk 1, 2, 3 hingga 30 yang terkandung di dalam 600 muka surat Al-Quran. Itu telah disusun atur daripada dulu sehingga sekarang ini yang biasa kita lihat mushaf-mushaf Al-Quran tu keseluruhannya adalah 604 muka surat, di mana di dalamnya mengandungi 114 surah daripada Al-Fatihah hingga An-Nas, 1, 2, 3 sampai 114. Untuk makluman, seperti yang biasa kita dengari di tazkirah, ceramah, pembelajaran di mana-mana, Quran itu telah diturunkan selama 23 tahun. 23 tahun melalui wahyu yang disampaikan oleh Malaikat Jibril alaihissalam. Jadi bermula ketika usia Rasulullah 40 tahun, yang mana baginda dilantik sebagai Rasul di bulan Ramadan pada satu malam yang dirujuk sebagai malam Al-Qadar. Peristiwa penurunan Al-Quran ini diterangkan dalam surah yang ke-96, surah Al-Qadar. Kita boleh lihat surah Al-Qadar adalah berkaitan penceritaan berkenaan penurunan Al-Quran. Di dalam Al-Quran mengandungi 4 perkara-perkara penting yang kita guna dalam kehidupan harian kita, iaitu yang pertama akidah, yang kedua ibadah, ketiga muamalah, yang keempat akhlak, yang kelima hukum, dan yang keenam sejarah. Kalau kita sering mendalami Al-Quran, perkara-perkara ini akan tercatat di dalam Al-Quran. Banyak sejarah-sejarah yang kita dapat dalami daripada Al-Quran. Di dalam Al-Quran juga terdiri daripada ayat, perkataan dan huruf, yang mana ganjarannya setiap huruf yang kita baca dalam Al-Quran, ganjarannya adalah 10 kebaikan. Seperti kita baca Alif, Lam, Mim, ada 3 huruf. 3 huruf tu maknanya 30 ganjaran kebaikan yang kita perolehi. Itu begitu besar sekali. Kalau kita ingin mengetahui pecahan-pecahan ayat, perkataan dan huruf dalam Al-Quran,
boleh kita rujuk di mana-mana ya, di Google ke ataupun di Ustaz, iaitu ayat yang terkandung di dalam 114 surah Al-Quran tu terdiri daripada 6,236 ayat. Manakala perkataannya terdiri daripada 77,797 perkataan. Ini kalau kita nak mendalaminya, kita kena faham bahasa Arab lah. Manakala huruf ya, alif, ba, ta sehingga seterusnya mengandungi sebanyak 330,709 perkataan. Ini kita boleh kira ya. Kalau kita lihat dalam bacaan-bacaan surah-surah tu, kita boleh kira. Sebagai contoh, surah Al-Fatihah. Dia ada 7 ayat ya. Ayatnya ada 7. Dia punya perkataan ada 29. Manakala hurufnya ada 143. Itu dalam Fatihah saja. Jadi jumlah kepada 114 surah tu, itulah yang saya sebut tadi ya. Kalau kita lihat contoh pada Al-Baqarah, dia terdiri daripada 286 ayat. Kita boleh kira lah, satu kan dia tanda dia kan, 1, 2, 3, sebanyak 286 ayat. Itu lebih kurang 2 juzuk lebih kan, satu surah tu. Dia punya perkataan 6,140 perkataan. Itu surah Al-Baqarah. Manakala huruf dia sebanyak 26,249. Kalau kita baca tu, kalilah 10. Dah jadi 26,260,000 lah kebaikan. Itu surah Al-Baqarah. Ada banyak kebaikan surah Al-Baqarah tu ya. Kalau kita baca dalam rumah kita, syaitan lari daripada rumah. Dia tak duduk lagi. Jadi rumah-rumah baru ni kita cuba baca ya. Baca surah ni. Itu penting sekali ya. Jadi manakala dalam usaha pada sama-sama dengan viewer dan subscriber untuk hafal Al-Quran ini, kita teruskan usaha-usaha walaupun berdikit-dikit kan. Kita jangan cepat lemah semangat. Jangan give up. Kita terus berusaha untuk meneruskan menghafal Al-Quran. Sebab Al-Quran ni kita kena ulang-ulang baca ya. Apabila kita selalu baca, kita akan nampak dia macam skrip tu di depan mata kita. Macam di photostat lah, depan mata, dan kita boleh menghafalnya. Tapi ini kerap kali lah ada setengah yang mengatakan setiap ayat-ayat tu kita kena ulang sampai 13 kali. Ada ustaz kata 40 kali. Jadi tak kira lah, yang pentingnya kita dapat menghafalnya. Setidak-tidaknya ayat lazim lah kita kena hafal. Walaupun pendek-pendek, kita cuba yang terbaik lah. Dalam usaha pada untuk menghafal surah-surah Al-Quran ya, sejak 2 bulan lepas ya, kalau lihat daripada rakaman video yang telah pada upload, boleh lihatlah sejak 2 bulan lepas, iaitu bermula dengan surah Al-Zalzalah ya, surah ke 99 ya. Dan boleh hafal sikit-sikit sampai surah 114. Dan ambil masa hampir 3 bulan. Bagi pada begitu susah untuk menghafalnya. Namun usaha ini kita teruskan ya. Di dalam menghafal Al-Quran ni kita tidak boleh give up. Di dalam juzuk 30 mengandungi 37 surah. 37. Peringkat pertama, yang pasal pertama pada hafal, yang dah hafal lah, surah 99 hingga 114. Sebanyak 16 surah setakat inilah. Itu pun kadang-kadang terlupa juga. Macam pada beritahu dululah, macam naik basikal lah. Kalau tak dibiasakan, kita boleh jatuh dalam longkang. Nak kena selalu bawa basikal tu. Begitu juga mengaji. Kita kena selalu ulang-ulang-ulang
terutamanya dalam solat, ketika kita bergerak di muka bumi Allah ni, kita baca, sentiasa baca. Okey, di fasa kedua ni menghafal daripada surah ke 98 sehingga terbalik pula 98, 97, 96, 95 dan terusnya sampai 93 Ad-Duha. Pun dia dah ada upload video yang tu pun dah hafal. Ya. Jadi jumlah tu 22 lah pun dia hafal. Sedangkan banyak lagi yang perlu dibaca. Lepas ni kena hafal surah ke 92 sehingga 78. 92, 78. Banyak lagi dia. 92, 78 ada 15 lagi surah. Tetapi surah 92 sampai 78 ni yang 15 surah tu agak sukar sebab ayatnya panjang-panjang. 15 surah ni ayatnya paling kurang 15, yang paling tingginya 46 ayat. Jadi ini begitu masalah, sebab tu pada rakam tu pada buat short video. Jadi 1 minit pecah-pecahkan lah. Part 1, part 2 seterusnya sampai habis. Dah habis hafal part 1, hafal part 2 pula. Lepas tu part 3. Jadi surah yang panjang tu kena pecahkan beberapa part dia lah, bahagian dia, supaya kita dengan 1 minit tu dalam YouTube tu diulang-ulang. Jadi kita mudah untuk hafal lah. Kita teruskan. Jadi sama masak ke, masuk pinggan ke, buat kerja ke, boleh kita dengar. Lepas tu kita tengok mushaf dia supaya senang kita ingat dan hafal. InsyaAllah bersama Pak Uda terus selepas ini kita teruskan menghafal Al-Quran. Namun dengan sumbangan, sokongan, kerjasama daripada subscriber Pak Uda, memberikan semangat pada Pak Uda untuk terus dalam usaha ini tanpa jemu menghafal sebanyak mungkin. Walaupun mungkin Pak Uda tidak dapat menghabiskan hafalan 30 juzuk ya sebelum Pak Uda bertemu dengan Allah. Namun kita usaha, cuba tanpa jemu, kita terus meneruskan usaha kita supaya kita dapat menghafal keseluruhan Al-Quran target kita. Namun segalanya adalah ketentuan Allah, ya, di mana Allah izinkan kita untuk menghafalnya, kita tetap bersyukur. Kalau dapat habis, alhamdulillah. Kalau tidak, kita baca yang mana kita mampu lah. Dan lepas ni Pak Uda cubalah di samping menghafal terus daripada surah 114 sampai surah 1 iaitu Al-Fatihah, kita akan membuat surah-surah pilihan lah. Seperti yang pentingnya Al-Mulk, Kahfi, surah Sajadah. Kita cuba hafal yang mana macam Al-Mulk ni dia akan menemani kita di kubur nanti. Jadi ayat Al-Quran ni akan membantu kita di akhirat kelak. Kita jangan mengenepikan dia dan jangan mengabaikannya, ya. Dan juga ganjarannya terlalu besar. Sebab apabila di akhirat besok dia akan hidup, dia akan hidup, dia akan menjadi kawan kita. Itulah kawan kita yang akrab, yang akan bersama kita untuk selama-lamanya di dunia dan akhirat. Jadi kita pada mengingatkan diri pada sendiri dan juga rakan-rakan, kita bersahabat rapatlah dengan Al-Quran. Sebab di akhirat, dia akan menjadi sahabat kita yang akrab nanti. Dan akan bantu kita, menolong kita. Dan kita, lepas ni kita teruskan ya. Semoga dapat terus bersama Pak Uda dalam usaha-usaha menghafal Al-Quran. Jadi setakat tu dulu yang Pak Uda nak sampaikan. Semoga kita akan terus bersama dari masa ke semasa. Bagi semua yang belum biasa dengan channel Pak Uda, iaitu channel Jom Bersama Pak Uda yang berkaitan dengan niche dia iaitu menghafal Al-Quran, sila subscribe ya, subscribe supaya bila Pak Uda upload video-video yang baru, anda semua akan dapat notification dia. Dia akan beritahu ya. Dan sila like,
dan share dengan kawan-kawan supaya ramai kawan-kawan yang dapat bersama kita untuk menghafal kalam suci Allah ini. Ya, kita sama-sama ingat mengingat supaya kita dapat membiasakan diri dan rapatkan sahabatan kita dengan Al-Quran demi untuk masa depan kita dan juga di akhirat kelak, insya-Allah. Jadi bersama-sama ya, jangan lemah semangat. Dan kalau nak ulang, kita search saja surah ke berapa. Pada rakam tu ikut surah, surah ke 114, 113 sampai yang pada dah hafal lah 93, boleh search. Kita akan terus berjuang bersama-sama untuk menghafal surah-surah yang lain yang lebih panjang lagi ya, insya-Allah. Jangan putus asa. Powder pun kadang-kadang lemah semangat. Bila ada tuan-tuan ni, saya bersemangat untuk meneruskan hafalan Al-Quran. InsyaAllah kita akan dapatkan maklumat-maklumat lain seperti nak belajar ke, ya, Powder ada tempat-tempat yang untuk belajar secara percuma, secara berbayar, ya, secara personal, ya, one to one. Jadi boleh berhubung di masa akan datang, insya-Allah. Ya, kita akan terus bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekian, terima kasih. Bye.